pendapat kau? Okay, based on apa yang game antara Selangor dengan JDT, apa yang berlaku PJ City Beto, lepas tu game yang Kung Fu Kick tu lah. Okay, first of all, aku bukan nak backup ref. Bukan. Okay. Tapi aku rasa macam ref kebanyakan adalah ref yang baru. Yang pertama. Yang kedua, game start, before that MCO. So, dia orang tak ada simulasi game. Dia orang tak ada pemanas badan. Faham. Bagi aku, ref pun kena pemanas badan. Dia orang kena refresh balik dia punya otak. Yang ni fall ke, bagi aku lah. Positioning apa semua. In terms of ada ref masuk dalam penalty box, tak patut berlaku pun. Betul. Kan? So, kalau kita nak put on blame kat ref 100%, bagi aku tak boleh. Cumanya, kita bagi dia masa dulu. Maksud aku, kalau berlanjutan daripada game yang kelima, keenam macam gini, should be something dia orang kena ambil. Macam Nagu Amir sendiri, dia kena ambil benda ni sebagai serious matters lah. Kita ada problem. Kalau Malaysia nak implement VR, mahal. Kita belum mampu. Tapi dia orang kata ada perancangan dan bagi aku tak payah dulu. Dan mungkin klub sendiri kena terlibat untuk menjadikan benda ni realiti. Okey, kawan-kawan sabar sebab kita ada Cikgu Supkiden di talian. Orang terbaik yang kita nak tanya. Ini legend. Legend ref kat Malaysia yang sekarang ni dia tak ada apa-apa dekat mana-mana lah. So dia boleh cakap secara jujur, secara open. Baik cikgu, baik. Cikgu, apa khabar cikgu? Terima kasih kerana menerima pelawaan untuk menjadi salah seorang bukan pemanggil, kita call lah. Panel. Cikgu Supkiden, apa khabar? Ya, terima kasih kembali Ben. Okey, cikgu, saya dah lama melihat perkembangan cikgu selaku seorang pengadil satu ketika dahulu dan apa yang baru-baru ni kita tengok dah melalui Astro Arena dan sebagainya. So cikgu, pendapat cikgu sini, saya tahu cikgu dah komen pasal benda ni dekat Zul, dekat semua geng-geng arena ni, tapi saya nak dapat pencerahan juga melihat kepada insiden yang pertama yang Kelantan lawan Perak 2. Okey, cikgu, positioning ref di dalam itu memang kita tahu salah lah. Ya. Tetapi pendapat cikgu sendiri, kenapa itu berlaku? Ya. Nak ulang macam mana? Baik, referee ni satu referee yang bagi saya baik. Okey. Ya. Saya dapat tahu dia ni dalam proses untuk kita, orang kata macam talented lah, ada bakat. Okey. Dan saya lihat secara keseluruhan, ya, sebab kita lihat cuma satu bahagian part of the referees, but we have to be fair. Kita kena lihat secara keseluruhan performance dia. Tak boleh lihat satu part kita kata dia tak bagus. Ya. Jadi referee seperti mana juga dengan pemain, dia berusaha untuk mendapatkan the best position. Untuk dia membuat penilaian sesuatu kejadian. Ya, untuk dia melihat proses sesuatu kejadian. Jadi referee sini mungkin dalam situasi yang kurang pengalaman contohnya, ya, jadi dia teruja untuk nak mendapatkan posisi yang terbaik, dan tanpa sedar ada pemain juga yang bersedia untuk mengambil peluang untuk menggaringkan gol ataupun sebagainya lah. Betul. Ya. Tapi di sini kita tak boleh nak salahkan pengadil 100%. Ya. Kalau saya letakkan, kita gantikan pengadil tersebut dengan pemain. Kemudian pemain yang merah ini, katakan dia tolak pemain di hadapan dia. Salah atau tidak? Jawapannya tentu semua boleh jawab, salah. Betul. Jadi sama dengan pengadil juga. Jadi kesalahan pengadil tadi bukanlah satu license untuk pemain melakukan sesuka hati dia. Betul. Ya. Jadi kita berharap proses ini akan memberi peluang kepada pengadil tersebut untuk mengingati. Sebab kita selalu belajar daripada kesilapan. Betul. Jadi setuju, kesilapan cikgu yang berlaku ini mungkin akan memberikan impak yang besar. Satu hari mungkin dia akan jadi pengadil yang lebih besar. Betul. Dalam dunia bola sepak kita. Tapi saya risau cikgu bila dia pergi dekat liga yang bawah tu, yang sebahagian daripada penambahbaikan apa semua ni, saya risau benda tu jadi dekat tim-tim bawah pula. So mungkin diorang rasa kurang bernasib baik dan sebagainya kat situ. Mungkin ada pendekatan yang berbeza dari segi denda yang boleh diberikan. Saya balik kepada apa yang Ben cakap tadi. Jangan ada salah faham. Bila kita katakan contoh pengadil Liga Super diturunkan ke Liga Premier. Liga Premier diturunkan ke Liga yang bawah lagi. Kita turunkan mereka mengikut standard kesalahan tadi. Katakan kesalahan dalam, saya katakan tadi di awal ya. Keseluruhan 90 minit dia punya performance adalah baik. Bagus.
cuma disebabkan kesilapan tersebut, ya, dia dihukum. Jadi kita prestasi dia baik, masih boleh mengadili pahlawan Liga Premier. Standard dia standard super. Tetapi sebabkan kesalahan tadi, turun di Liga Premier. Sebab kita semua faham, be fair, kita kena be honest. Liga Premier dia punya standard adalah kurang sedikit daripada Liga Super. Ya. Kalau dibandingkan lah. Kadang-kadang by nama, saya tak tahulah kan. Tetapi standard yang biasa adalah kurang sedikit daripada Super. Tapi tak nafikan Premier kadang-kadang baik pada Super. Betul tak dinafikan. Kan? Cikgu, nak sentuh pasal isu yang tadi tu cerita pasal Amirul kan? Amirul Aizat Muhammad Lodin yang merupakan pengadil dalam game Perak lawan Kelantan, Perak 2 lawan Kelantan tu. Tapi yang Fairuzi Badesa ni yang digantung tugas serta-merta selama 2 minggu sebab dia gagal mengesan lah simulasi yang dilakukan oleh Beto. Dan secara tak langsungnya menghadiahkan sepakan penalti. So insiden tu macam mana pula cikgu pada pengamatan cikgu? Sebab secara tak langsung ni cikgu, dia terpedaya juga kan, tapi sepatutnya tugas dia untuk tidak mudah terpedaya. So macam mana tu cikgu? Ya, sebelum tu saya suka nak mengatakan apa, kalau saya sebagai orang yang menguruskan pengadil, saya tak akan sebut nama pengadil sebab kita cuma sebut pengadil tersebut. Contohnya kita tak sebut nama pengadil sebab pengadil yang ada sekarang ni adalah amateur referee. Jadi mereka bukan professional referee. Kalau he's a professional referee, and then kita akan sebut nama dia direct. Kenapa sebut nama pemain? Sebab pemain adalah professional player. Understood. So yang amateur ni dia orang ada tanggungjawab dengan majikan dia yang lain. Contohnya sebagai guru, sebagai tentera, sebagai polis. So kita tak nak by put the name, dia akan beri impact kepada dia punya majikan yang hakiki. Faham. Baik. Saya balik kepada isu yang pengadil tersebut yang katakan terpedaya oleh Beto. Saya pernah berhadapan situasi ini. Saya juga terpedaya satu hari oleh Khairuddin Omar di dalam I think Piala Sumbangsit di Terengganu. Saya ingat betul-betul dia dapat tackle by defender dan dia dalam kawasan penalti dia jatuh dan saya berikan penalti. Dan Perak adalah tim yang kena gol lah. Jadi sebab apa kita nampak macam betul lah dia kena. Tapi saya belajar daripada situ. Jadi apa yang kita lihat adalah grey. Faham. Kadang-kadang by feeling. Referee dia by feeling dia kata understood. Macam kena lah. Tetapi sebenarnya bila you sebut macam, that means you are not clear. Faham. That means you punya position adalah wrong position. Jadi kalau you nampak clear, betul, then you give. But dalam situasi tersebut, kita lihat assistant referee telah bantu dengan remain at dia punya position, dia tak bergerak, dia make eye contact, dia still keep communicate. Sebab apa? Assistant referee dua tu, dia berada pada between players. Dia nampak gap antara dua pemain. Cikgu, maaf. Jadi, bila cikgu explain, saya boleh rumuskan dan sebenarnya banyak faktor yang memainkan peranan, bukan sekadar apa yang kita bincangkan semata-mata di sini. Mungkin kita, lepas apa yang cikgu ceritakan saya tadi, minta maaf cikgu, sebab apa yang cikgu cakap tu saya dah dalami dan saya cuba meletakkan diri saya sendiri dalam kaki pengadil. Tapi Ben, cikgu. Cikgu dengar ke? Okey, cikgu mungkin saya nak mencelah sikit situasi antara Beto ni kan. Bila seorang pengadil tu dia dah decide adalah penalti. Tapi sebelum penalti tu diambil, adakah ref masih lagi boleh buat keputusan yang macam ni bukan penalti ni. Dia ubah fikiran. Walaupun sebelum tu dia dah decide itu penalti. Ni last saya cikgu, sorry. Boleh. Sebab itu saya katakan tadi, AR tadi tu dia menunggu sebab dia bagi peluang kepada pengadil untuk mengubah keputusan. Tetapi kalau dah sepak penalti, you tak akan dapat boleh patah. Cikgu, saya minta maaf sebab masa tak mengizinkan. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat pada cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk Bulu Gambar. Saya takkan serik untuk cari cikgu lagi di masa akan datang. Mungkin boleh datang studio cikgu? InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Terima kasih cikgu Supkidin. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Alright. Banyak kita nyo